Hai, nama saya Zazaniza binti Miot. Nombor matriks BC 22110039. Hari ini saya akan membentangkan cerita rakyat saya yang saya pilih yang bertajuk Hingga ke Akhirnya. Cerita dia bermula macam ni. Di sebuah perkampungan yang berdekatan dengan Sungai Segama, terdapat sepasang kekasih bernama KG dan juga Satira. KG dan Satira ni sudah menjalankan hubungan selama 6 tahun. Satira ni seorang perempuan yang sangat cantik. Dialah paling cantik di kampung dia. Dia paling cantik situ. Lepas tu ramai orang dengki dengan dia. Ramai orang mau jadi dia. Lepas tu KG dan Satira ni selalu meluangkan masa bersama-sama. Jadi diorang tu kalau keluar jalan-jalan, diorang pergi sungai, diorang pergi taman bunga, diorang jalan-jalan lah situ. Tapi di sebalik kebahagiaan diorang ni terdapat orang ketiga. Seorang ketiga ni nama dia Negi. Jadi pada suatu hari, Negi membuat keputusan untuk memisahkan KG dengan Satira ni. Macam mana dia memisahkan KG dengan Satira ni? Dia pun menyebarkan fitnah, cakap yang Satira ni ada orang ketiga, Satira curang lah. Jadi bila kabar tu sampai dekat si KG mula tak percaya lah sebab dia lagi percaya pasangan dia. Tapi tidak lama tu penduduk kampung mula meyakinkan dia dan dia pun macam percaya. Dan dia pun rasa sangat-sangat marah sebab hubungan dorang ni sudah 6 tahun dan bagaimana Satira boleh ada orang lain kan. Dia tidak berfikir panjang, dia tidak mau kaji dulu, dia tidak mau fikir apa sudah, yang dia tahu dia marah masa tu. Jadi dia dalam keadaan marah tu, dia membawa panah, panah. Lepas tu dia pun pergi mencari Satira di seluruh kampung tu. Dia jumpa si Satira dekat sebatang sungai. Satira tengah mencuci kain. Satira pun nampak dia dan tanya, KG, apa kau buat di sini? Dia bilang. KG tidak jawab sebab dia terlalu marah, jadi dia macam yang menggigil-gigil kemarahan begitu. Tanpa berfikir panjang, dia pun memanah lah. Dia memanah si Satira. Dan dia berfikir yang panah tu tidak akan terkena dia. Mungkin akan terlepas ke, atau terkena tangan ke, atau terkena bahagian badan yang lain lah. Yang tidak akan membawa kematian. Tapi sayangnya dia panah Satira terus menusuk jantung. Jadi Satira pun mati di tempat kejadian. KG pun dalam keadaan panik, dia tidak tahu mau buat apa. Dia pun takut kalau orang kampung tahu yang dia bunuh Satira, dia pun akan dihukum lah. Dia takut dihukum. Jadi dia pun membuat keputusan untuk bawa Satira ni pergi jumpa Bomo. Dia mau hidupkan balik si Satira. Jadi dia bawa Satira pergi jumpa Bomo. Bomo pun hidupkan dia. Bomo pun buat ritual menghidupkan mayat. Jadi Satira pun hidup balik. Tapi yang hidup tu bukan Satira sudahlah. Jadi setelah Satira ni hidup balik, macam dia bukan Satira lagi lah. Macam keadaan tidak sudah sama seperti dulu. Sebab Satira ni seorang yang ceria, suka menegur penduduk kampung, suka membantu penduduk kampung. Tapi Satira yang sekarang ni, dia macam Satira yang tunduk ke bawah. Jalan pun tunduk ke bawah, tidak menegur siapa-siapa. Jadi macam selepas ritual tu pun, selepas si Satira hidup balik, banyak kejadian yang pelik-pelik berlaku lah di kampung tu. Macam kambing kena penggal kepala, lepas tu ayam mati, banyak ayam mati lah, banyak ayam mati. Jadi si KG pun macam dia keliru kenapa jadi macam ni. Jadi macam tidak lama kemudian keadaan di kampung tu semakin teruk. Bukan sejak kambing kena penggal, bukan sejak ayam banyak mati, tapi manusia, even jiran-jiran pun mula kena ganggu dan ada yang meninggal dunia kena ganggu. Jadi KG tahu semua ni berasal dari dia sebab sejak dia hidupkan Satira semula, semua ni jadi. Jadi dia pun pergi jumpa Bomo tu balik. Bomo tu pun cakap untuk hantar balik makhluk tu ke tempat asal dia perlu tunggu 14 hari. Dan masa tu baru 12 hari. Jadi KG perlu menunggu lagi untuk kembalikan makhluk tu semula ke tempat asalnya. Jadi berbagikan 2 hari tu, makin ramai orang yang mati, makin ramai yang terkorban, dan semuanya mati dalam keadaan yang sama. Diorang mati terlantang di atas lantai dalam keadaan muka dorang yang terkejut, macam terkejut lah. Setelah sampai hari ke-14 tu, KG pun mencari Satira. Dia menyembahi Satira di reban ayam dalam keadaan berlumuran darah. Itu kali pertama dia nampak Satira. Setelah dia hidupkan Satira, dia jarang jumpa Satira. Satira selalu berkeliaran dan menghilangkan diri. Jadi dia pun dan penduduk kampung pegang Satira, dan ritual untuk memulihkan Satira tu bermula lah. Tapi ritual ni tidak melibatkan Bomo tu lagi lah. Kali ini melibatkan Ustaz. Dan Bomo tu ada pesan atas kepala Satira tu, ada paku
paku besar macam ni, besar. Jadi paku tuh mestilah ditarik setelah dia diruqyah. Walaupun dia tidak mampu diruqyah sebab dalam tu bukan Satira lagi. Dorang coba juga ruqyah dia, dan KG pun menarik paku tuh. Dan makhluk tu pun mati di situ. Jadi di penghujung cerita, penduduk kampung pun dapat tahu yang KG sebenarnya yang telah membunuh Satira. Dan Neji pun mengaku yang dia cuma menyebarkan fitnah untuk memisahkan KG dan Satira. Jadi itu jalan cerita dia. Moral of the story, jangan sebarkan fitnah.